Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Baca daripada ayat 256, iaitu La ikraha fid din. Bermula dengan La ikraha fid din. 256 surah Al-Baqarah. Kalau dalam nota kita ni muka surat 284 begitulah. Mungkin ada berbeza sedikit muka surat tu. Malam ni Hazim baca. Baca Hazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Bermaksud, tidak ada paksaan dalam memilih agama Islam, kerana sungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah, maka bererti ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh yang tidak akan putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar segala ucapan dan perkataanmu, lagi Maha mengetahui semua keadaanmu. Baca. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya iman kepada kegelapan kufur. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal dalamnya. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan yang mematikan, ia menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim berkata lagi, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, oleh itu terbitkanlah ia dari barat. Maka terceganglah orang yang kafir itu, lalu dia membisu. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Tengok dulu setakat tu lah. Balik semula ke tempat mula-mula kita baca tadi. La ikrah fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu maksud ringkas dia lah. Tapi kalau kita nak keluarkan segala yang tersirat tu, maka seperti yang ada dalam kurungan itulah. Tidak ada paksaan dalam memilih agama, yakni Islam. Agama itu agama Islam. Boleh juga kita terjemahkan, tepat juga kalau kita terjemahkan, tiada sebarang paksaan dalam agama. Maksudnya dalam agama Islam ni tiada sebarang paksaan. Sebab apa? Kalau kita terjemah begitu pun boleh, tepat juga. Sebab la tu, la nafi jenis, orang panggil. La linafiyil jins, menafikan segala bentuk, segala jenis paksaan dalam bentuk rupa macam mana pun tidak ada. Jadi tidak ada, tiada sebarang, begitu. Tiada sebarang, apa bentuk pun.
paksaan ni dalam Islam ni tak ada. Dalam agama Islam, yani terutamanya dalam memilih agama Islam, maknanya orang Islam tak boleh memaksa orang lain menganut agama Islam. Walaupun macam-macam tuduhan orang lemparkan kepada Islam kan, sebagaimana kita selalu dengar kan, Islam ini tersebar dengan kekerasan, Islam ini tersebar dengan pedang. Semuanya itu tidak benar. Semuanya itu tidak benar. Kita boleh tengok sampai ke hari ini, dalam keadaan Islam yang kita pun tak puas hati juga banyak perkara kan, di mana-mana, tapi tidak ada paksaan. Cuba tengok di Malaysia, ada paksaan. Mana-mana masuk Islam, dia masuk sendiri. Yang pentingnya kalau agama Islam itu tersebar dengan tidak ada sekatan, tersebar dengan baik. Itulah Allah SWT kata, qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Dalam keadaan itu nyata sangat kebenaran Islam. Jadi tidak perlu dipaksa. Orang kalau dia tahu sebenarnya Islam itu, dia akan terdorong dengan sendirinya untuk memeluk agama Islam. Masalahnya dia tidak tahu, itu saja. Ataupun ada halangan ke, gangguan ke, sekatan ke, daripada menyebarkan ajaran Islam yang sebenar. Mungkinlah kalau ada begitu. Tapi kalau Islam itu tersebar dengan terbuka, dengan bebas, tidak ada sekatan, maka orang akan nampak jelas sekali kebenaran Islam itu. Itulah maksud qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Oleh kerana jelas sangat kebenaran agama Islam itu, tak perlu kita nak kempen mana. Tak perlu. Dakwah tu ada, nak paksa sampai ke peringkat paksa tu tak ada. Dakwah tu kena ada. Daripada dakwah itulah orang nampak kebenaran Islam tu. Dan kekufuran itu suatu kesesatan, orang akan nampak dengan mudah saja. Jadi tiada sebarang paksaan dalam agama Islam. La ikraha, tiada sebarang paksaan. Fiddin, dalam Islam, dalam agama. Sebab ad-din itu makna agama. Tapi yang dimaksudkan dengan agama di sini ialah agama Islam. Sebab apa? Kalau kita orang yang belajar tu senanglah. Belajar nahwu, bahasa Arab, apa semua tu. Ad-din tu alif lam. Alif lam itu menunjukkan agama yang tertentu. Bukan semua agama. Sebab kita tengok banyak dalam dunia ni agama jenis memaksa begitu kan. Kalau orang yang tidak memeluk agama dia bunuh. Begitu. Adapun Islam tidak begitu. Jadi ataupun dalam agama yang sebenar. Agama yang sebenar itu agama Islam. Boleh juga kita kata alif lam tu alif lam hakikat. Alif lam hakikat. Kalau dalam agama yang sebenar tak ada paksaan. Agama yang sebenar tu mana? Islam. Sebab tu kita tengok tak ada paksaan. Sebab agama yang sebenar. Setengah-setengah orang sekarang ni pun masih lagi dia ajar di tempat kita ni bahawa ayat-ayat seperti ini sudah mansuh. Ayat-ayat seperti ini sudah mansuh. Yang menunjukkan kelemahan lah, tak ada penggunaan kuasa tu sudah mansuh. Dimansuhkan dengan ayat qital dipanggil. Dimansuhkan dengan ayat yang memerintahkan kita memerangi orang kafir. Oh, itu satu kekeliruan besar tu. Satu kekeliruan yang sangat besar. Janganlah kita melakukan kesilapan macam tu. Menyebabkan orang jadi jauh daripada Islam. Islam itu menakutkan. Islam itu jadi menakutkan. Memang ada paksaan dalam agama. Tak ada ni ketika Islam lemah. Bila Islam kuat, macam kena paksa lah. Tak betul tu. Kalau tidak perang. Begitu. Ayat kita tu maksudnya perang. Kita sudah bincang banyak dah. Dulu sebelum kita baca tafsir ni, bincang tafsir ni, kita dah bincang dah tentang usul tafsir. Di sana saya dah bincang dengan panjang lebar masalah mansuh-mansuh ni. Jadi kalau mengikut ramai ulama dalam dunia ni, mereka mengatakan tak ada ayat Quran yang mansuh, tak ada. Kalau ada pun bertiga begitu je.
Jadi ramai daripada mereka mengatakan tak ada langsung. Termasuklah ayat ni. Ayat ni muhkam. Kalau tidak dia jadi macam mana? Ayat Quran ni baca saja. Ada saja. Tak boleh nak pakai. Tak boleh nak pakai. Ya ke gitu? Semata-mata nak dapat kebajikan, nak dapat pahala je baca. Ataupun nak cerita sejarah pun satu ketika dulu tidak paksa. Jadi itu nampak orang Islam ni pura-pura lah. Tidak ikhlas lah. Kalau orang kafir tahu begitu kan, menakutkan. Itu tidak benar. Jadi hak maksud perang tu kafir mana? Hak perang tu. Suruh perang tu. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka di mana pun kamu bertemu dengan mereka. Itu kafir mana? Sebab itulah kena faham pembahagian kafir itu ada berapa dalam Islam. Itu maksudnya kafir harbi itu. Ataupun dalam perang, dalam keadaan perang. Memang kena macam itulah. Sebab mereka pun bila-bila masa saja ada kesempatan nak bunuh kita dalam keadaan itu. Ada pun kafir-kafir yang lain tak termasuk. Tak termasuk. Itu satu perkara. Yang kedua, kalau kita kata ayat ini tidak mansuh, baik. Sekarang ni cuba tentukan. Malaysia ni kuat ke tidak Islam? Kita nak tentukan macam mana? Berdasarkan bilangan orang ke berdasarkan macam mana? Kalau bilangan orang, jelaslah majoritinya orang Islam. Apa boleh kita paksa ke? Adakah kerajaan misalnya memaksa? Tak ada. Yang adanya perkim. Itu badan dakwah. Paksa tu tak ada. Contohnya perkim atau apa-apa lagi lah. Pada dakwah tu yang menyeru kepada Islam. Gitu. Dan kalau kita kata ayat ini sudah masuk, maknanya yang ada sekarang ni sampai bila-bila perang. Kalau tidak perang, kalau tidak lawan dengan orang kafir, berdosa kah? Tak ada pasal-pasal kita berdosa. Fahamlah lagu tu. Percayalah lagu tu. Nescaya kita akan merasa kita ni dalam berdosa. Sebab apa kita tidak melaksanakan tuntutan agama? Tuntutan agamanya apa? Paksa. Adakah paksa tuntutan agama? Sebab apa ayat ni tak terpakai? Kalau tiada paksaan dalam agama Islam, tak ada. Seseolahnya sebaliknya. Itu tak kena tu. Ayat ni tidak masuk pun. Tidak masuk. Bila-bila masa pun memang sifat Islam tu begitu. Jangan kita keliru, jangan kita anggap ayat ni saja. Dalam Quran baca ayat lain lagi, banyak lagi. Kalau baca ayat lain pun nampaklah Tuhan tak bagi paksa ni. Tak patut nak paksa orang. Baik, kita tengok, kita ada nota di situ 450. Maksudnya ialah tiada siapa pun boleh atau harus memaksa orang lain memeluk agama Islam. Maksud ini jelas dinyatakan oleh beberapa firman Allah yang lain. Antaranya menerusi 2 ayat di bawah ini. Misalnya. Jadi banyak ayat, bukan ayat tu saja. Setengah-setengah orang, itulah. Saya tengok kadang-kadang sedih juga. Masyarakat kita ni. Kita ketinggalan banyak. Tu tak boleh nafi. Tak boleh nafi. Kalau saya dedahkan lagi nampak lah. Betapa kemiskinan kita dalam bab ilmu. Walaupun kita ni besar dah ni, dah bagus dah, nisbi lah. Kalau nak banding dengan setengah-setengah masa tu, kita bagus dah. Tapi kalau nak banding dengan orang lain, kita ketinggalan jauh. Baik dalam bab tafsir ke, dalam bab hadis ke, memang jauh. Boleh kita katakan kita miskin. Kalau duduk depan orang berasa malu. Bahasa malu. Kita tak kira lah bahasa Arab tu memang bahasa Quran tu turun dalam bahasa tu. Tengok bahasa lain. Contohnya bahasa Urdu. Ini kalau tafsir kita ni cuba sebut berapa butir. Berapa buah ada dalam bahasa Melayu. Bila belaka lah. Bila. Barulah kita tahu miskin ke tidak miskin kita. Berapa buah. Ada pun tafsir-tafsir reka nota kaki sikit-sikit gitu ya. Kalau kira Indonesia sekali lah, Indonesia, Singapura, Brunei sekali. Paling besarnya tafsir Al-Azhar. Syekh Hamka kita. Dr. Hamka tu. Hak tu paling hebat. Memang bagus pun. Tafsir dia tu sangat bagus. Itu yang paling besar. Lain tak ada.
Mana ada berapa buah? Jari 10 pun tak lepas berkali. Campur semua. Sedangkan kalau kita tengok dalam bahasa Urdu, 900 lebih tafsir. Itu 4 tafsir saja. 900 lebih. Besar kecil tak kira lah. Macam-macam cara. Sudut ni. Tu sama-sama tidak Arab. Nak cerita. Miskin jauh. Dengan sebab itulah, benda-benda macam ni kan. Mengaji pun mengaji gitu je. Dan saya nampaklah banyak. Ini pengalaman saya, pengamatan saya. Banyak berlaku kekecohan, salah faham, pertembungan, perkelahian, pertelingkahan. Banyak berlaku disebabkan oleh sistem pengajian yang tidak sempurna. Sistem pengajian agama Islam yang tidak sempurna selama ini. Saya boleh kata gitu. Contohnya tadi. Itu kalau buat tafsir. Dia duduk sebut gitu. Kalau duduk bacanya apa? Paling tinggi itu pun kalau hak mengaji. Duduk baca, kitab tafsir Jalalain. Habis ring lah tu. Tu hak mengaji, hak tak mengaji juga. Tafsir Jalalain tu sangat ringkas. Saja. Banyak lagi tafsir dalam dunia. Tapi oleh kerana hak tu je, orang panggil orang alim, orang mengaji pun tu je dia mengaji. Macam mana? Nak jadi terbuka, nak jadi luah. Macam mana nak jadi luah? Tak lagi. Duk mutas itu, waktu kata masuk. Itu tak bahas orang lain. Padahal kalau kita belajar usul tafsir, Jalaluddin Suyuti sendiri yang mengarang kitab tu pun, dia tu daripada berapa ratus ayat yang masuk, dia kata 20 je tinggal. Dia pun tak terima dah. Tapi kita tak mengaji benda-benda itu. Tu. Hak mengaji ni tak kira hak tak mengaji tu. Hak ada dalam sistem orang kata mengaji Quran, mengaji tafsir tu. Setelah tu. Lepas tu macam mana nak maju? Sopo juga. Kalau bak kita duduk mengaji Asy'ariyah. Asy'ariyah pula bukan Asy'ariyah hak tua sendiri. Hak Abul Hasan Asy'ari sendiri tak pernah ngaji. Tu nak cerita. Tu ramai orang tak tahu. Hak mengaji lah, kita kata mengaji pondok, sekolah Arab, ataupun mana-mana lah kolej, pusat pengajian Islam lah, universiti ke, pengajian Islam. Mengaji ke? Cuba bayar. Kita Abul Hasan Asy'ari sendiri. Ikutlah kita mana-mana. Tak ngaji. Sebab tu saya kata kurang. Menyebabkan pendapat Abul Hasan Asy'ari pun dia tidak tahu. Pendapat Abul Hasan Asy'ari yang bersesuaian dengan Ahlul Hadis misalnya, dia tak tahu. Dia duduk tekan Ahlul Hadis. Kata sesak lah macam-macam. Padahal Abul Hasan Asy'ari sendiri kata dia pegang lagu tu lah, pegangnya dia. Siapa dia tahu? Tak ada siapa ya. Duduk mengaji Asy'ariyah hak mutaakhirin itu pun tak habis. Sikit. Usahakan nak mengaji aliran lain. Kalau fiqh mazhab lain lah. Usahakan nak mengaji akidah dalam aliran lain. Tak kena. Hanya kalau ada dalam kitab-kitab dia sebut, ahli sunnah ni ada dua. Salah, khalaf. Bahkan mengaji khalaf. Khalaf tu sebahagian. Salah tu tak pernah tahu lah macam mana. Sebab tu saya kata, sistem pengajian tu cacat. Sebab tu yang melahirkan orang-orang yang tak faham. Orang-orang yang tak kenal adik-beradik. Tak kenal adik-beradik. Itu malah musuh. Padahal adik-beradik kita tak kenal. Berjaya kalau tu sistem tu kalau macam tu. Gagal tu sistem yang macam tu. Siapa adik-beradik pun tak kenal. Padahal Abul Hasan Asy'ari sendiri kata, Ahlul Hadis, Ashabul Hadis itu hak betul. Saya pun pegang lagu tu. Pegangan agama saya macam tu. Dia kata, kita tak tahu apa. Akhir-akhir ni baru dengar cerita. Ada lagi aliran lain. Adik-beradik kita pun tak kenal. Paduk bala ada sebut apa dia? Ahli sunnah. Asy'ariyah Maturidiyah. Hak seorang lagi duduk mana? Hak seorang lagi. Abul Hasan Asy'ari sendiri timur. Sebab tu kata cacat banyak. Kalau mengaji hadis tak ada mengaji sanak gapo ni.
Ngaji hadis terjemah, baca. Ambil pengajaran lebih kurang. Itu. Lagu mana nak maju Islam? Orang apa ke mana-mana dah. Tapi kita berasa kita lah paling hebat dalam dunia. Kita lah paling faham Islam. Itu bahaya tu. Perasan. Saya ngaku. Saya tahu. Bahasa kita miskin. Tak usah duduk belagak lah. Tak usah duduk bahasa kaya lah. Memang kita sesak. Sebab saya tahu. Orang kita ni kadang-kadang tak perasan. Dia bahasa dia paling hebat tu. Ilmu dalam dunia ni waktu paling. Kadang-kadang akhir-akhir ni, ini nak pergi Allah kau kita jauh. Matla'il Badri, Fadilatul Fara'i. Itu kita orang mula-mula ngaji ya tu. Waktu tu. Seolah ilmu yang paling tinggi dalam Islam tu situ. Kita bukan nak pergi ke depan, mundur ke belakang. Sebab tu kata. Sistem, kegagalan sistem. Jadi supaya juga sini. Ni di bawah tu, ayat ni masuk. Lepas tu kalau masuk, jadi rana kita. Dosa. Sebab kita tak boleh paksa orang, kalau mana? Dosa. Tuhan kata tak ada paksaan dalam agama. Kita kata betul. Masa Islam lupa. Baik ayat. Bila Islam kuat ni? Ketika merintah dulu, Islam merintah, ada paksa ke? Ada. Tak pernah ada paksaan. Sampai sekarang ni pun, tak ada paksaan. Apa kita tak pakai? Kalau kita tak buat, itu tak berdosa. Berdosa. Tak ada pasal-pasal kita duduk merasa bersalah. Padahal kita tak salah pun. Memang begitu ajaran Islam. Buktinya, jadi banyaklah. Banyaklah. Habis masuk ayat-ayat Quran. Tak boleh pakai belakang. Hanya pakai boleh buat ngaji, buat ambil pahala, dapat pahala gitu. Alangkah ruginya umat Islam. Kita panduan pedoman depan mata. Kita sendiri tak boleh pakai. Ini cuba tengok. Bukan ayat tu saja. Bukti bahawa memang tak boleh. Tuhan tidak nak gitu. Tidak boleh. Tiada siapa pun boleh memaksa orang lain memeluk agama Islam. Maksud ini jelas dinyatakan oleh beberapa firman Allah yang lain. Antaranya menerusi 2 ayat di bawah ini. Baca Hasim. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى تكونوا مؤمنين. Bermaksud, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Yunus 99. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Bermaksud, oleh itu berikanlah sahaja peringatan wahai Muhammad, kerana sungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi ingatan. Bukanlah engkau seorang yang berkuasa memaksa mereka menerima ajaran Islam yang engkau sampaikan itu. Cuba tengok ayat ni. Kalau Tuhan nak kan, Tuhan boleh buat manusia ni semua kulluhum, semua jami'an sekali, semua sekali. Walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu nak, la amana man fil ard. Nescaya semua atas muka bumi ni, semua sekali, kulluhum, semua dah. Itu orang panggil taukid dah. Jami'an, taukid sekali lagi. Semua sekali boleh beriman kalau Tuhan nak. Mana Tuhan tidak nak, gitulah. Bila Tuhan tidak nak, kita nak buat lagu mana? Mana benda kita nak lawan dengan Tuhan? Tuhan memang tidak nak gitu. Apa-apa kita kata Tuhan tidak nak gitu? Kalau tidak masuk syurga belakang lah. Dia tidak nak gitu. Nak kan? Memang dia tidak nak gitu. Dia nak lagu lain. Hikmat dia menghendaki macam lain. Bukan dia tak boleh buat. Dia boleh buat. Semua malaikat tu beriman belakang. Mana ada malaikat tidak beriman? Dia boleh buat. Manusia kalau dia nak gitu, tak ada bilik, dia buat ada. Kalau gitu. Nak punya ada kelainan lah. Baru nak nampak hebat dia tu. Setara kita manusia biasa, kalau kereta waktu bit sejenis. Ini. Berpuluh-puluh tahun lah gitu. Kereta protos agak mula. Tu dah. Menarik kalau gitu. Tak ada menarik. Dia mesti kena ubah. Baru nampak pandai tu. Baru nampak menarik. Ada kelainan, kata. Kalau tidak menjemur lah lagu tu je. Berapa puluh tahun, 100 tahun pun. Adakah begitu? Tidak. Bila pandai dia buat design lain pula. Menarik.
Laku saja tu pun air tu. Tak serupa. Tapi berperanan, berfungsi belakang. Barulah nampak. Cerdik itu, pandai tu. Nampak kepelbagaian. Warna-warni kehidupan. Dia tidak nak begitu. Jadi dah Tuhan tidak nak begitu. Afa'anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Jadi apakah patut engkau hendak memaksa manusia supaya mereka jadi orang-orang yang beriman? Patutkah? Itu istifham tu orang panggil istifham ingkari. Istifham ingkari maksudnya bila tanya patutkah? Jawab ni, tak patut. Tak patutlah. Sebab apa? Lawan Tuhan. Tuhan dah kata dah tak patut. Jadi kita terbuka, bebas. Manusia ada hak memilih, pilih. Dia nak pilih hak tu terpulang. Dia nak pilih hak ni terpulang pada dia. Tapi Tuhan kata dah. Kalau Islam ni terdedah betul, ajaran dia jelas. Tak ada siapa nak pilih kufur. Qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy. Orang akan pilih Islam dengan mudah saja. Setara kita ni, Malaysia ni kita nampak kurang banyak lagi Islamnya. Lemah banyak perkara lah. Setara tu orang masuk Islam. Sebab apa? Ada kelebihan. Dia merasa ada kelebihan. Dia merasa istimewa. Dia merasa rugi tidak membeli. Siapa dia paksa? Tak ada siapa paksa. Kalau paksa pun tak boleh. Sebab iman ni kepercayaan. Percaya dalam hati. Nak paksa dalam hati lagu mana? Paksa ni boleh hak zahir je. Hak dalam hati tak boleh. Jadi perbuatan sia-sia. Memaksa-memaksa ni sia-sia. Sebab itu Tuhan tidak beri. Buat kerja sia-sia. Kita tak boleh paksa hati orang. Katakanlah dia terima lah dengan sebab kita paksa. Hati dia tak terima. Tak ada makna juga. Tak beriman juga. Sebab iman tu hati. Iman tu hati. Bukan zahir tu. Iman tu di hati. Jadi kalau hati tak terima apa maknanya? Sama juga dengan ayat soal lagi. Kau hanya pemberi peringatan. Jadi berilah peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu bukan orang yang memaksa mereka. Begitu. Bukan yang memaksa mereka. Maknanya Tuhan cerita kerja Nabi itu apa? Bagi peringatan. Mengajar. Goyak kau kan. Paksa orang. Mu itu bukan kerja mu. Tuhan kata seseorangnya begitu. Lasta alaihim bimusaitir. Bukan kerja mu memaksa orang. Tuhan pun tak paksa. Tuhan pun bagi pilihan kepada manusia. Kita nak paksa apa? Tapi puak-puak dia seperti kita kata tadi itulah. Dia kata, ni semua ni ayat dulu. Ayat Makkiyah. Jadi ketika Islam bila Islam nak kuat? Bila Islam kuat? Ketika Sayyidina Umar berkata, ketika Sayyidina Abu Bakar, ketika ikutlah Khulafaur Rasyidin, ada pasal? Ada? Tak ada dalam sejarah. Perang tu cerita lain, perang tu dengan kerajaan, pemerintah, orang kafir tu. Dengan rakyat, bila kita memerintah, kita tak nak paksa dia. Terpulang lah. Dia nak masuk Islam, kita tak masuk Islam. Gitu. Dengan pemerintah, tu hak perang je. Sebab apa? Sebab dia buat nyai kat orang. Jadi buat nyai kat orang, kepada rakyat dia tu dalam Quran sebut. Manusia, hak zaman tu. Duduk-duduk dengan tu, hak kafir. Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha. Waj'al lana min ladunka waliya. Waj'al lana min ladunka nasira. Dalam ayat tu. Itu gambaran Tuhan bagi. Orang kafir duduk minta doa. Ikutlah dia minta doa dengan berhala, dengan gap Tuhan dia. Cara dia masing-masing lah. Tuhan kami, keluarkanlah kami daripada negeri yang zalim penduduknya, pemerintahnya ni. Itu. Dan jadikanlah, berilah kandah dari sisi kamu itu pelindung kami, penyelamat kepada kami, orang yang membantu kami. Itu keadaan. Jadi bila mereka teraniaya, kita kena itulah. Itulah. Lepas tu dia halal kita pergi dakwah. Kalau dia tidak halal tak apa. Ini dia halal. Pergi dakwah. Bukan nak perang.
Kalau dia benar dakwah, tak ada pegang, tak ada. Kalau ataupun kalau dia tidak nak serai kita, ni dia nak serai kita. Dia tidak benar kita berdakwah. Dia tuduh macam-macam, fitnah macam-macam. Lepas tu dia buat nyaya kepada manusia di sana. Jadi Islam ni mari untuk menyelamatkan manusia dengan sistem dia, sistem pemerintahan dia. Bila duduk di bawah Islam, orang kafir pun jadi selamat. Amat sentosa. Tak ada teraniaya. Itu ceritanya. Bila Islam kata, dia tidak paksa pun orang. Dia tidak paksa pun. Kalau nak kira paksa, India tu berapa ratus tahun mereka cara Islam. Sepatutnya ramai orang Islam daripada orang Hindu punya. Ni tak sampai kalau ni ramai Hindu. Itu menunjukkan tak ada paksaan. Cuma dia merentah cara Islam. Bila merentah cara Islam, tak ada lah kezaliman tu dengan sendirinya. Tak ada lah perbuatan yang bodoh tu. Misalnya kita kata makan riba, sistem riba, tak ada lah. Itu sistem riba tu sendiri sebenarnya zalim, buat nyaya kepada manusia. Lepas tu banyak lagi lah yang lain-lain. Kalau kita baca sejarah, kita boleh tahulah. Kita boleh tahu. Dengan sistem feodal, dengan kapalnya, manusia ni pemilik tanah hanya segelintir saja. Orang lain-lain semua koli belakang, duduk kerja dengan dia. Buat kerja juga tak kira lah. Macam hamba abdi lah dia buat je. Nak membebaskan orang-orang macam tu, tanggungjawab manusia tu, kemanusiaan tu. Tanggungjawab kemanusiaan. Sebab itulah jadi perang. Tapi bila perang tak paksa, tak ada. Bila ketika Islam kuat, Islam paksa, bila? Cuba buktikan berdasarkan sejarah. Tak ada. Jadi ketika Islam kuat, maksud orang Islam apa? Kalau kita tak buat, dosa lah. Maksudnya tak buat apa? Tak paksa. Tak kena. Alhamdulillah, sentiasa ada orang faham dengan betul tu. Dengan sebab itu tidak pakar. Benda tu dia jadi lepas gitu ya. Berlalu dengan begitu saja. Kalaulah orang-orang yang tak faham ni pegang kuasa tak tahu. Tak tahu jadi lagu mana. Orang kita panggil kubal lembel. Takut orang kafir kepada Islam. Sepatutnya kita jangan buat orang kafir takut. Biar dia merasa rahmat Islam tu. Ini cerita. Bagi kita tak ada maksud apa. Memang gitu. Memang begitu ajaran. Lepas tu cuba fikirlah. Dan iman dia berkait dengan hati. Percaya. Kita boleh paksa kau percaya. Kita tahu kata percaya lagu mana. Kalau kita paksa dia mari semaya. Tapi hati yang tak terima. Jadi munafik. Islam tak ajar tak. Sil lagu tu. Sebab iman tu berkait dengan hati. Kita boleh paksa hati orang. Tak boleh. Jadi kerja sia-sia lah. Begitu. Dengan sebab itu, ayat itu memang terpakai. Bila-bila pun. Bila-bila pun. Sampai kiamat terpakai. Dan kita tidak berdosa. Kalau kita tidak mampu, setakat mana kita mampu, kita dakwah. Gitu. Kita tidak masuk Islam, lepas dah kerja kita. Gitu ya. Nak paksa tak boleh. Bahkan kita salah pula. Kita pula bersalah. Baik. Kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran Islam dari kesesatan kufur. Oleh itu sesiapa yang percayakan taghut dan ia pula beriman kepada Allah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Maka berarti ia telah berpegang dengan simpulan, yakni tali agama yang teguh dan tidak akan putus. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jadi tidak percayakan taghut. Apa dia taghut? 451. Tidak percayakan taghut berarti tidak menyembah dan mengabdikan diri kepada segala apa yang disembah dan diseru selain Allah. Baik ia nabi, wali, syaitan atau berhala dan lain-lain. Tak kira. Itu semua taghut. Orang yang kufur kepada taghut, tak kira lah segala apa yang disembah. Duit ke kalau disembah? Misalnya. Sembah tu bukan makna sembah gitu. Tak mesti gitu. Tak semesti susul jari depan dia, tunduk kita. Tak. Sembah tu. Itu satu bentuk. Ialah itu salah satu bentuk. Dan diseru selain Allah.
Sepatutnya kita tidak seru dia, kita seru dia. Selain Allah. Sepatutnya dalam keadaan gitu kita kesempitan tu kita seru Allah lah. Kita tidak seru orang tu orang ni. Tak dah. Kita seru dia. Tak kira Nabi pun tak boleh. Misalnya. Misalnya kita ditimpa bencana, ya Rasulullah tolonglah kami. Tak boleh. Seru tu orang panggil ibadat dah. Doa-doa tu ibadat dah kan? Setengah orang ni tak, dia kata susah. Itulah kata. Apa saya ngaji lagu tadi lah. Dia kata tak sembuh lagi. Kita minta dengan dia. Padahal dalam Quran dia baca semua minta. Pas kita baca dalam Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tu. Engkau juga kami minta tolong. Nak seru, nak gapo, nak berdoa engkau saja. Itu maksudnya. Kita pula doa orang pergi kubur. Minta dengan Tok Wali tu, dengan Tok Wali ni. Tengok. Dalam Quran ada gambaran dalam Quran orang kafir pun. Hak semua berhala, semua gapo tu bila dia tu kan. Di tengah laut ke, dilanda taufan, ribut. Tinggal ada berhala-berhala. Semua minta dengan Tuhan saja. Baik orang kafir lagi daripada orang Islam. Setengah-setengah tu nak ajak orang tu kepada benda lagu tu. Tahu pula kalau tu dia tu tak ada salah, Nabi Isa tu tak ada salah. Dia tu orang molek. Dia tu Nabi. Orang ni yang menuhankan dia tu. Tu. Orang yang menuhankan dia tu. Itu mana menjadikan dia tu. Gitu. Sebagai Tuhan. Sebagai yang diseru selain Allah. Baik ia Nabi, wali, syaitan, atau berhala dan lain-lain. Tak kira. Kalau dalam perhitungan perkiraan kita nya duit misalnya, segala-galanya. Kalau ada duit, kita boleh buat apa saja. Halal haram kita langgar belakang, tak kira halal haram. Bunuh orang pun tak apa. Guna cara haram maksiat pun untuk nak cari duit, tak apa. Asal duit, dapat duit. Tu duit jadi tahu dah lah. Tak boleh lah lagu tu. Pada hakikatnya Islam hari nak suci akidah tu tak ada benda tu. Tak ada benda tu. Allah sahaja. Tiba-tiba lagu tu baik kita tengok. Saya nak tunjuklah. Adalah kitab ni sebab saya kan rujukan saya dah sebut dah. Rujukan dalam buat ni tafsir kita ni ada beberapa ya. Ada beberapa. Antaranya itulah. Antaranya ialah kitab tafsir ini, Tafsirul Quran bi Kalamir Rahman. Ini salah satu tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran dengan kalam Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Tuhan lah. Dengan kalam Tuhan sendiri. Baik. Kita tengok di sini. Sini. Kita tengok sini. Apa dia kata? Ini orang dia akui. Orang dia akui. Dunia akui. Alim. Tokoh. Rujukan. Apa ni? Faman yakfur bit-taghut. Apa ni? Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Faman yakfur bit-taghut ay yu'ridu an ibadati kulli ma yu'bad wa yud'a min dunillah nabiyyan kana aw waliyan sanaman kana aw wathanan dan sebagainya. Ini siapa? Saya terjemahlah tu. Cuma ada kita ubah soal sikit sebanyak tu lah. Orang yang berpaling daripada mengabdikan diri kepada segala apa yang disembah atau diseru selain Allah. Tak kira sama ada dia Nabi ke, atau wali ke, berhala ke, atau patung ke, apakah, tak kira. Sebab apa? Sebab, cuba kita tengok. Kerana Allah telah berfirman. Cuba tengok ni. Firman Allah ni ambil sini. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tempat lain. Tuhan suruh menjauhkan diri, mengelak diri daripada Allah. Sembah Allah. Sebab Allah berfirman. Baca situ.
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang Rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhilah tagut. Maka di antara mereka yang menerima seorang Rasul itu, ada yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan ada pula yang berhak ditimpa kesesatan. Oleh itu, mengembaralah kamu di bumi. Kemudian lihatlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan Rasul-Rasulnya. An-Nahl ayat 36. Jadi, ini abudullah. Sungguh sembah Allah. Jadi sembah Allah ni, mengabdikan diri kepada Allah. Bukan maksudnya sembah tu semaya saja. Ya, tu ialah juga salah satunya. Tapi kan kita ni tanya kan, boleh makan ke kau ni? Tak boleh. Sebab apa? Tuhan tak bagi. Tu sembah juga lah tu. Ibadat juga lah tu. Namanya. Sebab apa? Tuhan haramkan. Kita ambil kira tu. Ambil kira tu. Ni boleh halal. Sebab Tuhan kata boleh. Ni tak boleh. Kita tak boleh buat. Sebab Tuhan kata tak boleh. Ambil kira tu. Adapun kalau orang menuhankan duit, misalnya. Menuhankan duit, dia tak kira. Halal haram. Kalau kita menuhankan Allah, kita ambil kira. Ni dia haram, ni dia halal. Kita ambil kira. Itu mengabdikan diri kepada Allah lah tu. Juga. Bukan makna semaya saja, puasa saja. Tidak. Jadi bila kita langgar hak tu, hak Tuhan haram tu, kita kata tak apa. Sebab apa? Kita nak duit, nak jadi kaya. Kita tak kira. Lepas tu kita buat kelab malam, perempuan menari, bertelanjang, tak apa, asal boleh pitih. Itu orang panggil menuhankan duit. Itu menyembah duit, orang panggil. Tidaklah sembah tu, buat gitu. Ketika kita pun ketika tidak makan apa-apa hak Tuhan larang tu, tak ada tu buat gana-gana, tunduk apa, tak makan je lah. Tapi dalam hati kita ni, kerana tu tak ada kerana lain. Tak usah rakyat, tak usah cerita lah macam mana pun. Sedap macam mana. Kita tak makan babi tu. Contohnya. Sebab apa? Sebab Tuhan kata haram. Haram. Lagu ni tak boleh. Tak boleh. Walaupun mungkin menggembirakan kita, menyukakan kita, boleh biti banyak. Tak payah buat kerja. Pergi simpan je. Lepas tu boleh riba. Tuhan kata tak boleh. Tak boleh. Kan kita ambil kira gitu. Itu makna kita mengabdikan diri kepada Allah lah tu. Kena mengabdikan diri, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah. Jangan tahu. Makna lawan sebalik tu. Kalau tidak gini. Baca lagi. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Bermaksud, kuasa menerima ibadat termasuk doa yang benar adalah tertentu bagi Allah. Dan benda-benda yang mereka sembah selain dari Allah tidak akan dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Hanyalah seperti orang yang membentangkan kedua tapak tangannya kepada air supaya sampai ke mulutnya. Padahal air itu sudah tentu tidak akan sampai kepadanya. Dan tiadalah ibadat dan doa permohonan orang-orang kafir itu melainkan dalam kesesatan, yakni sia-sia belaka. Ar-Ra'd ayat 14. Jadi lahu da'watul haq. Dakwah. Seruan, minta. Hak Tuhan je kita boleh minta. Kita boleh minta dengan orang lain. Ni ada pula perantaraan pula dah. Kita tu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dengan manusia. Kita kata asma raja. Raja misalnya kan. Kita tak kenal dia. Payah nak jumpa dengan dia. Kita kena carilah orang-orang rapat dengan dia. Biar dia tunduk kira. Untuk kita jumpa dengan dia. Dia buat banding Tuhan ni dengan raja. Salah tu. Tuhan tidak lagu tu. Kita dahsyat. Kita teruk. Kita banyak dosa macam mana. Minta diri. Minta ampun sendiri. Tak payah ada orang tengok. Tu cara Islamnya. Beza dengan kafir ni. Kafir ni tak boleh. Tak layak nak sembah Tuhan sendiri. Kena sembah berhala dulu.
Ha. Tak ada ayat jumpa dengan Tuhan, nak minta dengan Tuhan tu. Cuba tengok kan, Kristian ke, Hindu ke, apa, dia ada Tok Sami ni, dengan perantaraan Tok Sami. Kena bagi. Dia panggil bagi prasak kau gapo kau misalnya, bagi. Tok Sami bagi. Dia tak boleh buat dia. Itu agama lain lah. Kalau agama kita tidak gitu. Tiba-tiba kalau bawa ke situ pula, jadi nak balik pada cara kafir itu pula lah. Cumanya pergi kubur. Terpenyakit. Kena beringat sikit kubur-kubur di bulan ini. Termasuk doa tu lah. Da'wah walladzina yad'una min dunihi. Apa-apa ni semua ditakwil. Yad'una min dunihi ni semua sembah berlaku. Padahal bukan sembah saja, minta doa dengan orang lain pun tak boleh juga. Gitu. Minta doa dengan orang lain pun tak boleh juga. Sebab doa tu ibadat. Ni dalam ayat ni sebut doa lah. Itu pun termasuk dalam menyembah juga, ibadat juga. Minta dia doa. Tak boleh dengan orang lain. Kalau ada hak lain kita, itulah taghut. Kita tidak kufur dengan taghut lagi kalau macam itu. Tauhid kita tidak bersih, tidak murni. Dan ia pula beriman kepada Allah 452 serta beristiqamah. Beriman dan beristiqamah atas imannya itu sesuai dengan firman Allah ini. Baca. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadapmu. Dan janganlah kamu berduka cita dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Fussilat ayat 30. Wa yu'min billah. Beriman kepada Allah. Jadi serta beristiqamah atas iman itu. Baru dapat benda ni. Kalau tidak, tak dapat. Kenapa dia beriman juga tak dapat? Sebab tidak ada istiqamah itu. Ni, dalam ayat yang lain Tuhan sebut, orang yang kata, terima dah, beriman, Allah itu sebagai Tuhan. Thummastaqamu. Istiqamah. Barulah ada ni hasil dia. Barulah jadi tenang, barulah jadi bahagia. Kalau tidak, tak ada jaminan lagi. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Orang macam tu berarti ia telah berpegang dengan simpulan, yakni tali agama yang teguh yang tidak akan putus. Jadi agama tu dibandingkan dengan tali. Tali yang kukuh. Kalau kita nak pegangan ni, nak naik ke atas lah, kita kata nak naik sana atas. Tali tak kukuh. Lagu mana? Jatuh berdebok. Naik sekap pun jatuh. Sakit sakit diri sendiri. Jadi kalau kita nak naik, sebab gini, ada, tapi itu dalam hadis lah. Dalam hadis. Nabi SAW ada orang mimpi. Orang cerita kepada dia. Dia pun tak habis lalu. Selalu Nabi SAW ni lepas maya subuh tu pertama. Dia tanya, ada siapa-siapa mimpi? Kalau mimpi dia ayat. Mimpi apa? Nabi SAW ada macam tali. Itu sebab tu dia tali ni. Tali jolor daripada langit. Menjolor ke bawah. Jadi Nabi naik sedang. Pegang tali cem naik atas. Sayyidina Abu Bakar pegang naik. Sayyidina Uthman pegang naik. Sekerak putus. Sayyidina Umar naik. Sampai sama Sayyidina Uthman putus. Lepas tu disambung tali itu untuknya dan dia pun naik. Nabi dah cerita dah akan berlaku gini kepada sahabat dia. Makna tali itu isyarat daripada petunjuk Allah. Pegangan yang kita ni akan pergi kepada dia berlaku. Mati. Pegang dengan tu pergi. Selesai. Habis sampai masa dia mati. Pergi. Orang lain pun nak mati. Pengganti dia. Sayyidina Abu Bakar.
Lepas tu orang nampak dalam mimpi tu. Lepas tu Sayyidina Uthman. Akan Sayyidina Uthman itu zaman bermulanya berlaku fitnah dalam sejarah Islam ni. Daripada situlah siapa kelan ni tak habis lagi. Kesan fitnah. Kesan fitnah. Sehingga lahirlah beberapa kumpulan, golongan yang sesat dalam Islam. Dalam sejarah Islam yang mendakwa Islam. Itu. Di zaman Sayyidina Uthman. Asalnya dengan membunuh Sayyidina Uthman. Dengan memberontak terhadap Sayyidina Uthman. Berlakulah begitu. Jadi kalau ni tali yang teguh. Jadi kalau kita nak naik ke atas, kena tali teguh. Kalau tali tak teguh, putus, jatuhlah kita. Itu perbandingannya. 4-5-3. 4-5-3. Akibat yang baik akan diperolehi mereka. Kerana Allah telah pun berfirman tentang mereka begini. Orang yang macam tu begini Tuhan berfirman. Jadi akibat baik mereka akan dapat kalau pegang dengan tali yang kukuh tadi itu. Yang tidak akan putus ikut mana-mana. Teruskan baca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul. Akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadapmu. Dan janganlah kamu berduka cita. Dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam syurga itu, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan dan kamu juga akan memperoleh apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. Pemberian-pemberian yang serba mewah itu sebagai sambutan penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Fussilat ayat 30 sehingga 32. Lepas tu, dan ingatlah Allah Maha mendengar segala ucapan dan perkataanmu, lagi Maha mengetahui semua keadaanmu. Jadi ada kalanya orang ni puji Allah. Dia berzikir, dia bertasbih, dia bertahmid dan lain-lain. Allah dengar. Adakah manusia puji Allah saja? Tak. Ada manusia puji taghut, puji berhala dia. Dia buat ungkapan-ungkapan yang indah-indah, cantik-cantik. Tuhan tak dengar kau? Dia duk puji, Tuhan tidak sepatutnya dipuji. Tuhan tahu, tapi Tuhan tak hukum manusia di dalam dunia. Tidak kata begitu dan dia murka, dia tidak suka tu dia turunkan azab terus. Tidak begitu. Padahal Tuhan tahu. Tuhan dengar semua tu. Kemudian kita pergi kepada ayat Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur dan seterusnya. Allah pelindung, yakni yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan, yakni kufur, kepada cahaya, yakni cahaya iman. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. 4-5-4 kita ada nota di situ. Apa makna wali? Allah waliyul ladzina aman. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Apa makna wali? Wali itu satu perkataan yang ada banyak makna dalam bahasa Arab. Wali berarti pelindung, pengawal, penolong, penjaga, kawan, teman, kekasih, yang disayangi, penguasa, pemerintah, yang rapat, dekat dan hampir di sudut kedudukan, hubungan, keagamaan, kepercayaan, kasih sayang, pertolongan, perlindungan dan lain-lain. Itu makna wali. Luas makna wali. Jadi kita kena tengoklah di sini sesuai makna apa. Begitu cara nak faham Quran ini. Bila satu perkataan itu diguna ada banyak makna, kita kena pastilah itu kerja mufassirin, ahli-ahli tafsir nak menentukan apa makna di sini. Daripada sekian banyak makna tu.
Kata jamaknya ialah aulia. Aulia. Jadi tadi kan kalau kita baca dalam ayat sebelum tu, ni malaikat kata, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum. Itu kan kita dah baca dah tadi. Kamilah pelindung teman-temanmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu malaikat duduk kata. Duduk bagi sentiasa. Kita tak sedar. Tapi kita dapat ketenangan. Kita dapat kebahagiaan. Kita dapat hasil dalam hidup ni. Tidak sia-sia hidup ni. Berlalu dengan begitu saja. Tak boleh nak pegang butir. Orang kata. Hidup ni tidak begitu. Bila malaikat ada bersama kita, sentiasa ada hasil. Berenah saja. Buat fikiran tu berenah saja. Yang buat tu hasil dia baik saja. Apa? Sebab inilah malaikat ni ada. Duduk jaga. Aulia dia sebut. Aulia tu jamak wali lah. Jadi malaikat pun wali kita juga. Di sini dalam ayat dia sebut Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali kepada orang yang beriman. Tapi dalam Quran bukan disebut Allah saja wali, malaikat pun wali. Misalnya dalam ayat tadi. Jadi bila aulia, itulah antara arti wali dan aulia yang terpakai di dalam Al-Quran pada beberapa tempat yang berbeza-beza. Perkataan maula juga sering digunakan dengan arti-arti yang terkandung dalam perkataan wali. Kadang-kadang maula, dia guna juga. Sama juga dengan makna wali itu yang ada dalam perkataan wali itu. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah menjelaskan bahawa dia adalah wali orang-orang mukmin. Pada tempat yang lain pula Allah menyatakan dia dan Rasulnya adalah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah dan Rasul. Rasul itu pun wali. Dan orang-orang yang beriman itu merupakan wali bagi satu sama lain. Dalam ayat yang lain disebut orang-orang yang beriman itu pun aulia. Wali juga. Antaranya dapat anda lihat pada dua ayat di bawah ini. Baca. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. Bermaksud, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat sedang mereka rukuk, yakni tuntut menjunjung perintah Allah. Al-Maidah ayat 55. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Bermaksud, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan, melarang daripada berbuat kejahatan, mendirikan sembahyang, memberi zakat dan taat kepada Allah serta Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71. Itu kita dah tengok dah. Maknanya penggunaan perkataan wali, aulia ni untuk ada. Allah pun ada. Rasul pun ada. Orang-orang yang beriman pun ada. Pada tempat yang lain Allah menyatakan dia adalah maula, pelindungnya. Mana ada guna perkataan lain yang sama maknanya dengan wali itu. Bagi orang-orang yang beriman sahaja, tidak bagi orang-orang kafir. Lihat firman Allah ini, baca. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Bermaksud, balasan yang demikian kerana sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada sesiapa pun yang dapat memberikan perlindungan kepada mereka. Muhammad ayat ke-11. Di tempat yang lain Allah menjelaskan bahawa Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih hampir kepada orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi daripada perkataan wali itu namanya lebih hampir. Orang yang hampir dengan seseorang. Hampir itu hubungan kekeluargaan, hampir itu hubungan apa ke. Seperti yang kita sebut tadilah.
Dia daripada perkataan sama juga. Baca lagi firman Allah. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Bermaksud, Nabi itu lebih hampir kepada orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah seperti ibu-ibu mereka. Al-Ahzab ayat ke-6. Jadi ayat 257 surah Al-Baqarah ini menerangkan sebahagian daripada hasil dan akibat baik daripada adanya walayah, yakni kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman, yaitu dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Ini makna akibat baik. Bila kita ada hubungan dengan Allah, ni. Di tempat yang lain Allah menyatakan antara hasil walayahnya, jadi kasih sayangnya, hunalikal walayatu lillahil haqq. Al-walayah ada sebut di dalam ayat yang lain. Di tempat yang lain Allah menyatakan antara hasil walayahnya, yakni kasih sayangnya, ialah dia menghilangkan rasa takut, bimbang dan duka cita dari hati kekasih-kekasihnya, yakni wali-walinya. Dan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semuanya terkandung di dalam 2 ayat berikut. Jadi kita nak tengok ni, tengok dalam 2 ayat ni cukup dah. Itu dia, cukup dah. Betapa bila kita mendapat walayah Allah, yakni kasih sayang Allah, maka akan hilang rasa duka cita, akan hilang rasa sedih, akan hilang rasa takut dalam kehidupan dunia. Dunia ni jangan nampak begitu je. Kadang-kadang negara-negara maju, paling maju, situlah paling ramai bunuh diri. Apa cerita ni? Macam di Finland ke, macam di Jerman ke, situlah paling banyak bunuh diri. Itu kira nombor 1. Orang panggil dunia lah. Bahagia dunia. Bahagia apa kalau lagu tu? Bahagia apa kalau lagu tu? Ini tak ada benda ni lah. Itulah jadi kekosongan lah jiwa tu. Kekosongan. Tak ada makna. Bunuh diri juga. Jadi takut, tak terpasang, bimbang tak terpasang, tak tahu gam. Itulah kalau tak dapat kasih sayang Allah. Kalau tak dapat iman itu, besar iman. Kalau tidak, tak apa duduk dalam iman orang lain tu. Susah, tak boleh, tak ada apa pun. Bahagia je. Dia yang kaya senang, begitu mau dah. Kita kata ada segala-gala kemudahan dunia. Rupa-rupanya tidak jadi begitu. Itulah bendanya yang kita faham ni. Baca. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. Bermaksud, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, yakni kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka adalah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Surah Yunus ayat 62 dan 63. Jadi siapa wali-wali itu? Kita duduk kata wali ni minum, orang tak habis tu minum. Tu wali. Orang tak habis kedai tu dia pergi minum. Tu wali. Tu wali ni telanjang. Enggak tak kalau tak khabar ke diri dah. Tu walinya. Gambaran dalam setengah-setengah kitab tu lah, sejarah orang-orang sufi tu kan. Banyaklah cerita-cerita lagu tu wali tu. Ni tarikh wali hak Tuhan sendiri bui. Hak Tuhan manusia bui tu. Hak Tuhan bui sendiri lah ke mana. Aulia Allah iaitu siapa? Allazina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Dia kena beriman, lepas tu sentiasa bertakwa. Takwa ni jaga diri mengikut panduan agama lah. Itu takwa. Benda ni boleh kena buat. Benda ni tak boleh buat, tak buat. Itu maksudnya takwa tu. Jadi orang yang macam tu, itu wali lah. Jadi semakin tinggi imannya, semakin tinggi ketakwaannya, semakin tinggilah darjat kewalian dia tu.
Walaupun tidak ada keramat, tidak ada apa pun. Setengah-setengah orang tidak tengok ada keramat ke situ. Kalau tak ada keramat, itu bukan wali. Kalau ada keramat, barulah. Dia nak rasa, apa nama ni? Ni wali. Padahal keramat benda-benda pelik itu. Itu Sami pun ada. Itu Sami pun ada. Orang-orang agama lain pun ada. Lagu mana? Lagu tu. Sebab itu jangan kita ni terpedaya dengan benda-benda begitu, dengan ajaran tu yang kita tengok. Di satu tempat yang lain pula Allah menegaskan bahawa dia adalah pelindung nabinya, dan dia juga yang melindungi dan menjaga orang-orang yang soleh. Lihat firman Allah berkenaan di bawah ini. Inna waliyallahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Bermaksud sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yakni Al-Quran, dan dialah jua yang menolong dan memelihara orang-orang yang saleh, yakni orang-orang yang baik-baik. Al-A'raf ayat 196. Jadi yatawalla tu asal perkataan dia wali itulah juga. Mana punca perkataan itu? Yatawalla tu dah jadi fi'il dah, tapi asal dia wali itulah juga. Jadi wali itu maknanya pelindung, penolong, pembantu, pembela, kawan, teman, kekasih, penguasa, pemerintah yang rapat, dekat dan hampir dekat tu di sudut kedudukan, hubungan, keugamaan, kepercayaan, ini semua tu ada makna tu. Itulah wali. Digunakan dalam Quran itu dengan makna-makna itu. Kita boleh tengok di sini dengan makna ni, di sini dengan makna ni. Baik. Orang-orang yang beriman, itu sambungan kepada tadi kan. Allah pelindung, yakni yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya. Ini hasil daripada ataupun bukti bahawa Allah tu melindungi, menjaga tu macam mana? Dengan dia bagi macam ni. Dia bagi macam ni. Mengeluarkan mereka daripada kegelapan kufur kepada cahaya iman. 455. Yang dimaksudkan dengan kegelapan ialah kekufuran dan kesesatan. Dan yang dimaksudkan dengan cahaya pula ialah petunjuk, ketaatan dan keimanan. Firman Allah di bawah ini lebih menjelaskan lagi maksudnya. Baca saya. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Bermaksud, sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya kebenaran dari Allah dan sebuah kitab, yakni Al-Quran, yang jelas nyata keterangannya. Dengannya, yakni Al-Quran, Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya. Dan dengannya, dia, yakni Allah, keluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang. Dengan izinnya dan dengannya juga dia, yakni Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Daripada firman Allah ini dapat difahami bahawa jalan-jalan kesesatan dan kekufuran itu ada banyak. Ada banyak. Sebab itu dia sebut dalam bentuk jamak, kegelapan. Kegelapan ni banyak juga. Banyak jenis juga. Kerana Allah telah menggunakan perkataan az-zulumat dalam bentuk jamak untuknya. Jadi kesesatan, kekufuran, banyak jenis. Sementara jalan kebenaran pula hanya satu sahaja. Itulah sebabnya Allah menggunakan perkataan an-nur. Dia tidak guna anwar. Anwar tu jamak. Nur dalam bentuk kata tunggal. Beberapa firman Allah yang lain menjelaskan lagi hakikat tersebut. Hakikat bahawa kekufuran, kesesatan, kemaksiatan dan kejahatan itu banyak jenis. Banyak rupa-rupanya, bentuk-bentuknya. Sedangkan cahaya tu, cahaya daripada Allah itu satu saja. Baca ni. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Bermaksud, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus. Maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam. Kerana ia jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Al-An'am ayat 153. Cuba kita perhatikan. Sirati, inilah jalanku. Sirat, satu. Mustaqiman, lurus. Jalan satu yang lurus, satu. Tak ada keliru. Tak ada keliru. Sebab itu jelas. Jangan kamu ikut jalan-jalan. Jalan-jalan yang lain itu banyak. Kesesatan, macam-macam namanya. Macam-macam rupanya, bentuknya. Jangan ikut. Ikut satu saja jalan. Yang kita duduk-duduk dalam, itulah. Fatihah itu dalam semua ayat. Ihdinas siratal mustaqim. Wa anna hadha sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Islam itulah maksudnya. Islam itulah jalan yang lurus. Islam itulah cahaya. Yang lain-lain semua kegelapan. Baca lagi seterusnya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Bermaksud, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Dan pada itu, orang-orang kafir menyamakan sesuatu yang lain dengan Tuhan mereka. Al-An'am ayat 1. Jadi di sini, kita terjemah gitu, ya, menjadikan gelap dan terang. Gelap tu banyak tu. Az-zulumat. Zulumat tu jamak. Zulumat tu jamak. Zulmah. Satu kegelapan. Zulumat, banyak kegelapan. Jadi Allah buat kegelapan ni banyak bentuknya. Banyak rupanya. Tapi An-Nur dia tak sebut. Ja'ala zulumati wal anwar. Padahal cahaya dia pun banyak juga. Maksud sini ni cahaya agama Islam. Islam tu satu saja. Hal lain tu agama, ikutlah nama agama apa pun. Itu zulumat belaka sebenarnya. Zulumat belaka. Jadi pada cahaya ni satu je untuk menghilangkan semua zulumat itu. Pada satu je. Quran itu saja cukup dah. Islam itu saja cukup dah untuk menghilangkan semua zulumat yang lain. Jadi kita terjemah menjadikan gelap dan terang. Padahal gelap tu banyaklah maksudnya. Sebab tu kata payah nak terjemah ni kan. Allah menjadikan gelap-gelap, kegelapan dan cahaya. Boleh juga begitu kan. Teruskan baca lagi. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. Bermaksud, maka apakah yang menyebabkan orang-orang kafir yang menentangmu wahai Muhammad datang berkejaran ke sisimu dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Al-Ma'arij ayat 36 dan 37. Jadi yang tak suka kepada Islam ni, yang terkekal kepada Islam bukan dari kanan saja, dari kanan dan kiri, dari atas dan bawah semua mari. Sebab apa? Dia banyak. Tapi kita boleh menghadapi semua itu dengan satu saja. Islam cukup satu saja. Dia boleh menghapuskan, boleh menghilangkan semua kegelapan itu. Walaupun apa ramai pun hakikatnya tidak kuat. Tidak kuat. Dia tak boleh nak lawan cahaya itu. Walaupun satu. Baik. Lepas tu, dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut. Jadi sebalik tu Allah, di balik ni pula taghut, penolong-penolong mereka yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan. Yang sebaliknya, taghut mengeluarkan manusia daripada cahaya kepada kegelapan. Allah mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itu dua yang berlawanan. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi bukan main-main tu. Akibat dia tu kekal dalam neraka. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut. Taghut itu apa?
Tadi guna ada taghut. Ini 4, 5, 6. Perkataan taghut di dalam Al-Quran dipakai untuk menunjukkan beberapa arti berikut. Ini jadi kita bila berjumpa tu kita tengok mana satu daripada ini. Satu, syaitan. Taghut juga. La ta'budu syaitan. Tuhan kata jangan sembah syaitan. Gila kita sembah syaitan pun. Sembah hak dia buat tu lah, hak syaitan suka. Hak syaitan menganjurkan benda-benda begitu. Syaitan tu pula, syaitan manusia pun ada, syaitan jin pun ada. Syaitan, itu tahu. Boleh jadi. Yang kedua berhala. Yang ketiga iblis dan zuriatnya. Yang keempat segala apa yang disembah dan diseru selain Allah. Baik ia nabi, wali, syaitan atau berhala dan lain-lain. Nabi tu sendiri tak ada masalah dia tu. Wali Allah, kekasih Allah, orang baik-baik tu, dia tidak salah. Dikatakan taghut tu dari sudut orang tu mengabdikan diri kepadanya. Jadi taghut kepada mereka tu sebenarnya tidak taghut pun. Gitu. Taghut tu dari sudut itu. Mereka orang baik-baik pun, Nabi Islam misalnya. Bila dia pernah ajar suruh orang sembah dia je. Orang kafir tu, orang Kristian tu duduk sembah dia. Jadikan dia sebagai taghut. Yang kelima, pemberontak. Yang keenam, setiap yang derhaka. Yang ketujuh, sesuatu yang bercanggah dengan hukum Allah tetapi ditaati dan diikuti dengan sepenuh hati. Itu juga taghut. Hakikat taghut ialah sesuatu yang semakin ditaati manusia, semakin bertambahlah kederhakaannya dan semakin jauhlah ia dari kebenaran. Itu hakikat. Kena perhatilah benda tu, cek, tengok. Semakin hampirkah kita kepada Allah, kau semakin jauh. Kena perhati. Sama ada ia berupa makhluk yang disembah atau pemimpin diktator yang ditaati pada kejahatannya kerana takut akan hukumannya, atau syaitan yang memang sentiasa menyesatkan. Tak kira. Itu semua taghut. Maksud firman Allah ini ialah taghutlah yang menyebabkan mereka keluar daripada cahaya kepada kegelapan. Itulah yang difirmankan oleh Allah pada ayat-ayat berikut. Baca. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini negeri yang aman dan jauhkanlah daku berserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. Wahai Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyebabkan ramai manusia sesat. Oleh itu, sesiapa yang menurutku dalam Islam yang menjadi peganganku, maka ia adalah dari golonganku. Dan sesiapa yang menderhaka kepadaku dengan menyalahi agamaku, maka sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Yakni kiranya ia insaf dan bertaubat. Ibrahim ayat 35 dan 36. Antara firman Allah yang menunjukkan taghut itu syaitan ialah, baca. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Bermaksud orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah dan orang-orang yang kafir pula berperang pada jalan taghut, yakni syaitan. Oleh sebab itu, perangilah kamu akan pengikut-pengikut syaitan itu, kerana sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. An-Nisa ayat 76. Baca. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا. Bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka sujud melainkan iblis. Ia berasal dari golongan syaitan, lalu ia berasal dari golongan jin. Lalu ia menderhaka terhadap perintah Tuhannya.
Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan iblis dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi pemimpin selain daripadaku, sedangkan mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya iblis itu bagi orang-orang yang zalim sebagai pengganti Allah. Al-Kahfi ayat 50. Baca. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Bermaksud, tidakkah engkau hairan melihat, wahai Muhammad, orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka suka hendak berhakim kepada tawud, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur ingkar kepada tawud itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. An-Nisa ayat 60. Yang paling besar peranan dan sumbangannya daripada arti-arti taghut yang tersebut itu ialah syaitan. Tapi makna-makna lain pun ada, termasuklah pihak berkuasa, penguasa, pemerintah yang melaksanakan hukum bukan hukum Islam. Itu pun tahu. Percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Quran, katanya. Tapi bila nak menyelesaikan perkara, mengadap hukum lain, terima hukum lain. Itu pun tahu. Syaitanlah yang berada di belakang semuanya. Syaitanlah yang sebenarnya yang disembah apabila berlaku pemujaan terhadap mana-mana tahu. Perkara ini dapat anda lihat pada beberapa firman Allah di bawah nanti. Sebab itulah Allah selalu melarang daripada menyembah syaitan. Baca. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bermaksud, bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak-anak Adam, supaya kamu jangan menyembah syaitan? Sungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Yasin ayat 60. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Bermaksud, apa yang mereka sembah selain Allah itu hanyalah berhala-berhala, yakni makhluk-makhluk yang lemah. Dan mereka dengan demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka. An-Nisa ayat 117. Ya abati la ta'budis syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Bermaksud, wahai ayahku, janganlah ayah menyembah syaitan. Sungguhnya syaitan itu derhaka kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Maryam ayat 44. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Bermaksud, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang halal yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah perbuatan fasik, yakni berdosa. Sungguhnya syaitan-syaitan itu membisikkan kepada pengikut-pengikutnya supaya mereka membantah, yakni menghasut kamu. Dan jika kamu menurut hasutan mereka untuk menghalalkan yang haram itu, sungguhnya kamu tetap menjadi orang-orang musyrik. Al-An'am ayat 121. Baik. Itulah berkenaan dengan taghut di dalam ayat tadi. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka daripada cahaya iman kepada kegelapan, yakni kufur. 4, 5, 7. Pada beberapa tempat yang lain pula dapat dilihat bagaimana Allah membuat perbandingan, perumpamaan dan tamsilan bagi orang-orang yang dikeluarkan olehnya daripada kegelapan kepada cahaya. Dan bagaimana pula keadaan orang-orang yang sepatutnya jatuh situ, yang berada. Orang-orang yang berada di dalam kegelapan, terutamanya setelah berada di dalam cahaya. Ayat-ayat itu dapat dijadikan sebagai contoh bagi ayat ke-257 ini. Baca. Innal ladzina attaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru fa idahum مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan hasutan dari syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Sedang saudara-saudara mereka, yakni orang-orang kafir dan fasik yang membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan dan mereka tidak berhenti-henti menyesatkan. Al-A'raf ayat 201 dan 222. Baca. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sekejap. Ni ada dua fi ni. Salah tu. Tersalah. Kena buat satu. Fi satu saja. Yamshi bihi fin nas. Tadi ada dua, kena buat satu. Tak betul. Baca. Bermaksud, dan adakah orang yang mati hatinya dengan kufur, kemudian kami hidupkan dia semula dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi, sehingga dapatlah ia membezakan antara benar dengan yang salah, dan dapatlah ia berjalan dengan suluhan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Adakah orang yang demikian keadaannya sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap gelita kufur, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya? Demikianlah sebagaimana iman itu diperlihatkan keelokannya kepada orang-orang yang beriman. Diperlihatkan pula pada pandangan orang-orang yang kafir itu akan keelokan apa yang mereka telah lakukan dari perbuatan kufur dan segala jenis maksiat. Al-An'am ayat 122. Baca. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Bermaksud, atau orang-orang kafir itu keadaannya adalah umpama keadaan orang yang di dalam gelap gelita di dalam lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak bertindih ombak. Di sebelah atasnya pula awan tebal. Demikianlah keadaannya gelap gelita berlapis-lapis. Jika orang itu mengeluarkan tangannya, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak diberikan oleh Allah menurut undang-undang peraturannya cahaya petunjuk, maka dia tidak akan beroleh sebarang cahaya yang akan memandunya ke jalan yang benar. An-Nur ayat 40. Baca. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Bermaksud, maka apakah orang yang telah dilapangkan oleh Allah orang yang telah dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada dalam cahaya petunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang keras membatu hatinya. Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang keras membatu hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian keadaannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Az-Zumar ayat 22. Itulah beberapa ayat yang lebih menjelaskan lagi bagaimana caranya apabila manusia itu dikeluarkan oleh taghut daripada cahaya kepada kegelapan. Kegelapan tu macam-macam. Kadang-kadang bertindih-tindih. Seperti dalam laut tu gambarannya. Sehingga apabila seseorang tu keluarkan tangan dia pun tak nampak. Dekat ni. Tangan dia pun tak nampak. Gelap sangat. Begitulah keadaannya. Dalam kegelapan itulah dia jadi wangi buntu tu. Kadang-kadang jadi bunuh diri, kadang-kadang jadi tak tutup pasal, jadi pergi minum arak, nak menghilangkan, tak tahu apa kesedihan. Itu kegelapan itu. Tak tahu apa masalah. Nak kata tak ada duit, ada duit. Nak kata ini ada semua. Kenapa jadi berasa kekosongan? Kenapa jadi berasa tertekan sangat? Kenapa jadi berasa sayu sangat? Dibagi macam-macam. Itulah kegelapan. Kegelapan, bertindih kegelapan. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Itu Tuhan buat perbandingan tu. Kegelapan, bertindih kegelapan. Sehingganya begitu. Begitulah. Jadi ini semua ni perlu diperhatilah semua ni. Kalau kita renung lagi, banyak lagi kita dapat. Cuma saya nak sebut ni sepintas lalu saja.
sepintas lalu sahaja. Dan betapa gangguan tadi kita dah baca tadi, salah satu ayatnya kita dah baca tadi, ni innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka disentuh oleh sesuatu imbasan, hasutan dari syaitan, mereka ingat, yakni kepada ajaran Allah. Maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Dengan itu mereka jadi terbuka, hilang kegelapan itu. Ini contohnya mudahlah, kita nak bagi contoh mudah. Bukan makna bila kita orang Islam ni tak ada kena ganggu dah oleh syaitan dah. Tahu tak ganggu dah. Dia ganggu juga. Cumanya ini benda kita boleh saksikan sendiri. Betapa kalau orang kata nur daripada Allah, cahaya Quran ke apa ke, dia tak boleh lawan. Contohnya orang dirasuk, masuk hati. Orang panggil masuk hati. Bila Tok Muhammad baca Quran, bertempik. Apa cerita? Kita pun tak faham. Bila dia kena cahaya tu kan, pukulan cahaya tu tak mampu, tak sanggup dia. Dia kena keluar, lari juga. Tak boleh. Kalau baca benda lain tak jadi apa. Sebab tu ya kita nampak Quran ni, benda lain. Bukan ayat biasa, bukan kata-kata biasa, kalam biasa. Kalam Allah. Itulah cara orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman ni nak melindungi diri dia daripada syaitan. Bila ganggu, dia ingat pada Tuhan. Baca Quran. Itu ingat ke Tuhan lah tu. Salah satu bentuk ingat ke Tuhan. Dia jadi akan cerah. Akan apa? Tak hilang gangguan. Sampai dalam mimpi pun begitu. Ini mungkin kita orang biasa ni boleh mengalami benda-benda begitu. Kadang-kadang kan syaitan bagi tindih kita. Tiba-tiba kita bahasa gelap, besar bagi tindih. Tak boleh nak menyawa kan. Tuhan bagi tu manusia ada rasa benda-benda gitu. Dapat pengalaman. Bila ingat Tuhan, baca ayat kursi. Baru kita lepas ayat kursi kan. Baca ayat kursi. Kalau dia tindih lagi, siapa ke akhir wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Talib. Dia akan lepas. Itu bukti cahaya ni bila kita dapat tu, kita akan cerah, kita akan terbuka. Kita akan terlepas daripada ikatan dan gangguan dia. Ini satu ayat. Memang kita pun diganggu juga, bukan tidak diganggu. Tetapi mereka tidak boleh menguasai kita. Itulah yang Tuhan sebut dalam Quran. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Kamu tak ada kuasa untuk mengalahkan, untuk melemahkan hamba-hambaku. Tuhan berjanji dah. Dia minta dengan Tuhan nak menyesatkan, nak memperdayakan anak Adam. Tuhan bagi. Tetapi Tuhan kata dah, hamba-hambaku yang sebenar. Inilah yang disebut. Hamba-hambaku, kamu tak boleh menguasai mereka. Kamu tak ada kuasa. Ini Allah telah berjanji dah. Dengan sebab itu kita kena ingat, sentiasa ingat kepada Allah. Ingat kepada cahaya Allah, agama tu jadi panduan. Baca Quran barulah dia tak ada gangguan. Kalau tidak dia ada gangguan. Ada gangguan ni serabutlah. Macam-macam lah serabut. Jadi takut, ketakutan. Kadang-kadang orang ni mimpi yang menyebabkan tak boleh buat kerja. Mimpi. Itulah sebabnya kalau kita tengok dalam hadis pula lagi luah lah. Nabi SAW ajar kepada kita macam mana. Macam-macam yang dia ajar. Ludah lah sebelah kiri lah. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ini kerja dia lah ni, mengganggu. Kadang-kadang gangguan dia tu menyebabkan kita jadi muram beberapa minggu. Tak boleh buat kerja, tak tenang. Ini. Jadi cara nak melepaskan diri daripada gangguan ni, taghut ini, taghut yang kita tak nampak tu, kita kena berpegang dengan ajaran Allah. Kena sentiasa baca Quran. Itulah cara. Dan kalau kita tengok di sini, saudara-saudara mereka, yakni orang-orang kafir dan fasik, membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak berhenti-henti. Ni manusia pula tak berhenti-henti. Macam-macam bentuk kesesatan nak bawa kegelapan dalam kehidupan kita.
manusia tu pula. Syaitan sungguh tu suku satu hal. Maknanya susah penat kita, patutlah Tuhan nak bagi syurga pun sebagai balasan pada orang yang beriman. Gangguan banyak sangat dalam hidup ni. Banyak sangat. Kan begitu, kan begini, sakit lah, macam-macam. Gangguan itu, gangguan ini, susah. Nak dapat apa-apa pun susah. Lepas tu nak jaganya pun susah. Susah. Tapi kalau kita berjaya semua menghadapi semua tu, janjinya syurga. Begitulah. Jadi malam ni sekadar itulah dulu. Kita tak ada dah. Seterusnya sekat tu dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi